InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam masyaallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga. Barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, ingkar kepada perintahku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan, kata Rasulullah SAW. Hari riwayat pada Imam Bukhari. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita membincangkan berkenaan dengan kitab Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, dan dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi malam ini kita sambung berkenaan dengan bait syair ke-29 hari itu, hayatuhu kazal kalamu as-sam'u summal basar bizil atana sam'u. Betul tak? Betul kan? Hayatuhu kazal kalamu sam'u summal basar bizil atana sam'u. Maksudnya ada wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat hayat, hidup. Begitu juga dengan bersifat kalam, perkata, berkata-kata ataupun perkata. Kemudian Allah Ta'ala bersifat sama', pendengar, dan basar ialah pelihat. Dengan yang ketiga ini telah datang kepada kita dalil samai. Dengan yang tiga ini kalam sama basar telah datang kepadanya dalil samai. Dalil samai. Baik, insya-Allah kita teruskan pada muka surat 150. Betul 150 berkenaan dengan pembahasan berkenaan dengan kalam. Perkara dikatakan kalam. Baik. Perkataan musannif, qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Perkataan musannif dengan kazal kalam,
Artinya bahawa kalam itu adalah seperti ini. Yang ini sifat-sifat yang telah terdahulu. Termasuk dengan kaza. Kalam. Kaza tu mana asal masa kaza ni demikianlah. Demikian kalam. Bahawa kalam adalah seperti ini. Yang ini sifat-sifat yang telah terdahululah. Pembahasannya berkenaan sifat-sifat terdahulu, yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan juga termasuk dalam sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani kita dah bahaslah secara panjang lebar di belakang. Dan kepenyerupaan ini bukan daripada tiap-tiap segi, melainkan dengan semata-mata wajibnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan penyerupaan ini bukan daripada tiap-tiap segi, daripada tiap-tiap sudut, melainkan hanya kita bincang semata-mata sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalam ni termasuk sifat yang wajib bagi Allah, termasuk sifat ma'ani. Pemana sifat ma'ani ialah sifat yang subuti, yang tetap, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mengenai makna daripada kalam Allah, para ulama ahli mazhab berbeza pendapat. Ikhtilaf ahli milal wal mazahib. Sebut dalam kitab Arabnya. Sebut dalam kitab Arab, dia kata waqad ukhturifa ahlul milal wal mazahib fi makna kalami ta'ala. Mengenai makna kalam itu para ulama khilaf mazhab, berbeza pendapatlah dalam mazhab ahli sunnah, dalam mazhab berbagai mazhab ahli sunnah, Hawasyiyah nanti, kemudian Hanabilah lah, Mu'tazilah dan sebagainya kan. Jadi mereka pun berbeza-beza pendapat lah berkenaan dengan makna kalam Allah. Kalau dari segi ahli sunnah wal jamaah menyatakan kalam Allah ialah dia adalah sifat yang azali, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, lagi yang disucikan daripada sifat-sifat terdahulu dan terkemudian, serta disucikan daripada i'rab dan juga bina. I'rab dan bina. Kalau sebut dalam kitab Arab ni kata sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin munazzihatun anit taqaddumi wa ta'akhuri wal i'rab wal bina. Dia adalah sifat yang azali, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat yang qadim, yang berdiri pada Allah Ta'ala, yang mana kalam itu bukan biharfin, bukan dengan huruf, wala bisautin, dan bukan dengan suara. Munazzihatun minat taqaddumi, lagi yang disucikan daripada terdahulu dan terkemudian, serta daripada i'rab dan bina, daripada i'rab dan bina. Bersih Allah Ta'ala pada sifat-sifat begitulah. Macam kita berkalam, ada masanya kita kalam, permulaan kalam, akhir kalam dan sebagainya kan. Ada terdahulu dan kemudian. Kemudian kita tak sunyi daripada i'rab dan bina. Apalagi kalau bahasa Arab dia ada i'rab, ada bina. Mana mubtada, mana khabar, mana mubtada, mana khabar, mana jar majrur, mana mudhaf, mudhafun ilaih. Okey. Bahasa Arab, kalimat Arab ni dia ada kalimat Arab yang boleh di-i'rab, ada kalimat Arab yang tak boleh di-i'rab. Contohnya laita tak boleh i'rab lah, tetap laita sampai bila-bila. Kalau masuk huruf jar ke, huruf nasab ke, huruf jar ke, huruf majrur ke, huruf afat ke, jazam ke, dia tetap kita baca dengan laita. La'alla macam tu juga, tak boleh kita baca la'ali. Laita tak boleh kita baca laitu, ataupun laiti tak boleh, tetap laita. Ada macam itulah. Kecuali kalimat yang boleh di-i'rab seperti Zaidun boleh i'rab. Ada masanya kita baca Zaidun, ada masa kita baca Zaidin, ada masa kita baca Zaidan. Bergantung kepada amil yang sebelumnya. Kalau amil itu menuntut rafa', maka kita baca Zaidun. Kalau amil itu menuntut nasab, kita baca Zaidan. Kalau amil di sebelumnya itu menuntut pada jar, maka kita baca Zaidin. Jadi itu dikatakan huruf yang boleh berubah-ubah. Kalimat berubah-ubah hujung maknanya,
berdasarkan kepada amal yang masuk sebelumnya. Kalau laita tadi dia tidak berubah. Kalau kita masuk huruf jar, huruf rafa pun dia tetap laita. Laita, la'alla kan. Macam tu juga. Masuk huruf jar ke huruf hafad ke sama juga. Atau dikatakan sebagai bina'. Bina'nya tidak berubah kalimatnya. Walaupun apa amal yang masuk pada dia. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak begitu. Kalam Allah Ta'ala tidak ada i'rab, tidak ada bina', tidak ada tu dan sebagainya. Kerana kalamnya adalah sifat qadim. Qadim dan sedia, dan dia tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kekal pada Allah. Baik, seterusnya disucikan pula daripada diam yang nafsi. Disucikan pula daripada diam yang bangsa nafsi, sukut nafsi. Bahawa dia Allah Ta'ala tidak merencanakan pada dirinya akan kalam, berkata-kata, berserta mampu atasnya. Jadi kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni sebelumnya dia tak berkalam, kemudian baru nak berkalam. Sebelumnya Allah Ta'ala tak berkata-kata, lepas tu baru Allah Ta'ala berkata-kata. Tak boleh. Dia bukan macam kita lah. Kalau kita ada masa kita diam, ada masa kita bercakap. Kita mood tak baik, kita diamlah. Mood kita baik kan, kita bercakap tak habis-habis. Tak? Jadi Allah Ta'ala bersih, suci daripada macam itulah. Tu sebut dalam kitab ini, dia kata disucikan pula daripada diam yang nafsi, diam yang bangsa diri, bahawa dia tidak merencanakan pada dirinya akan kalam. Dia tak merencana pada dirinya untuk berkata-kata, berserta dia mampu untuk berkata-kata perkara tersebut. Maha suci Allah Ta'ala begitu. Kita ada masanya kita diam, sedangkan kita mampu bercakap. Kita tunggu waktu dan ketika sesuai. Waktu ketika sesuai kita cakap, baru kita cakap. Tak jumpa waktu sesuai, kita pun tak cakap, kita diam. Ataupun orang bertanya kita pada sesuatu, kita cakap. Tak tanya, tak cakap. Jadi Allah Ta'ala bersih daripada begitulah. Maha suci Allah Ta'ala daripada kalam nafsi. Disucikan, kalau sebut masyarakat munazzihatun. Munazzihatun anis sukutin nafsi bi an la yudabbira fi nafsihi al-kalam al-qudra alaih. Disucikan daripada Allah Ta'ala daripada kalam nafsi ataupun sukut nafsi, diam yang bangsa diri, sehingga bahawa dia tidak boleh mentadabur kan di atas dirinya akan berkata-kata, berserta mampu untuk berkata-kata pada dia. Maksud di sini dia kata dia tidak merencanakan pada dirinya akan kalam, berkata-kata, padahal dia mampu untuk berkata-kata. Jadi bersih Allah Ta'ala daripada sifat begitu. Kemudian apa benda disucikan lagi? Yang kedua, disucikan dia daripada afatul batiniyah. Afatul batiniyah maknanya, afat ni maknanya kebinasaan yang bangsa batiniyah, batin. Bahawa contoh dia tidak berkuasa atasnya demikian, sebagaimana pada keadaan orang yang bisu dan anak kecil. Jadi bersih Allah Ta'ala daripada sifat begitulah. Bersih Allah Ta'ala daripada sifat bisu, bersih daripada Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang menyebabkan dia tidak boleh berkata-kata, menyebabkan dia tak boleh berkata-kata. Sedangkan kita ni Allah Ta'ala jadikan ada yang boleh berkata-kata dan ada yang boleh tak berkata-kata. Yang tak boleh berkata-kata, mereka akan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat kita cakap macam tu. Baru ni tuan-tuan, saya menikahkan sepasang pengantin kat pejabat lah, nikah seorang pengantin. Dua-duanya pekak, dua-dua bisu. Dua-dua pekak, dua-dua bisu. Yang lelaki pekak bisu, yang perempuan pun pekak bisu. Tapi ada yang translator lah, yang jurubahasa, yang bahasa isyarat ni, adalah yang bantulah. Kalau saya seorang ni memang saya tak faham lah pun dia cakap dia tak faham. Sebab apa? Kita cakap pun dia tak dengar. Kita cakap dia tak dengar. Lepas tu dia pun tak boleh nak berkata-kata, dia bisu pula. Susah lah sikit. Kalau dia boleh dengar apa kita cakap, cuma dia bisu tu lain sikit.
Ini ada dua, mana pekak satu, bisu pun satu. Mana dua benda yang kelemahan dia pada dia lah. Susah sikit lah. Perlukan kepada juru bahasa, juru translate lah, untuk menterjemahkan apa yang kita cakap. Kalau orang yang normal, biasanya kalau kita seorang juru nikah, dia akadkan nikah tu, nikahkan akad nikah dengan si Pulanah bin Sepulan dengan mas kahwin sebanyak RM200 tunai. Tahu kan? RM9,200. Biasanya pengantin lelaki dia akan cepat-cepat sambut lah. Cepat-cepat sambut, dia kata saya terima nikahnya sampai pada tunai. Kalau pekak bisu tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Dia kena translate dulu. Mana yang tukang translate tu terpaksa translate pula kita punya cakap tu dulu. So makan masa dia nak jawab kita punya ijab tadi lah. Dia tunggu pula tukang translate ni translate dulu apa yang saya cakap. Dah translate baru dia jawab dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi makan masa sikit lah. Tak boleh lah macam orang normal. Orang normal kan okap je kan. Dia okap dia sambut dia. Copek dia sambut dia kan. Kalau ambil sambut itu maknanya ada masalah tu. Kena monung dia kan, petah bondo dia fikir tu orang. Ni orang dia orang OKU kan, dia tak boleh buat apalah, dia kena terpaksa tunggulah orang translate dulu apa yang kita cakap itu, barulah dia jawab. Macam tu. Itu pun menggunakan bahasa isyarat. Okey tuan-tuan. Seterusnya kita sambung tadi. Dan disucikan daripada afat batiniah, kebinasaan yang bangsa batiniah. Kan? Dengan bahawa dia tidak berkuasa atas yang demikian. Sebagaimana pula keadaan orang bisu dan anak kecil. Mana anak kecil dia tak boleh cakap lagi lah. Itu juga orang bisu pun tak boleh bercakap. Jadi maksudnya Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang boleh mengurangkan kepada sifat-sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berkata golongan Hasyawiyah. Ada satu nama golongan Hasyawiyah. Wa qalatil Hasyawiyah wa ta'ifah sammu anfusahum bil Hanabilah. Berkata golongan Hasyawiyah dan sekelompok golongan yang menamakan dirinya dengan golongan Hanabilah, bahawa kalam Allah Ta'ala itu adalah huruf-huruf dan suara-suara yang bersambung-sambung lagi berterutan, dan mereka menyangka bahawa dia adalah qadim. Ini sangkaan pada mereka lah. Jadi dia kata kalam Allah Ta'ala itulah kalam yang adalah huruf-huruf. Kalamuhu Ta'ala huwa al-huruf. Kalam Allah Ta'ala itulah huruf-huruf dan suara-suara yang berturutan, dan mereka mendakwa sesungguhnya kalam Allah Ta'ala itu qadim. Kalam Allah Ta'ala itu qadim. Kalau yang dikata kalam Allah Ta'ala itu qadim ni kita terimalah. Cuma yang dikata kalam Allah Ta'ala itu huruf-huruf dan suara-suara yang kata bersusun-susun, ni ada khilaf di kalangan ulama dalam apa tadi, dalam bab tauhid ataupun akidah tadi lah. Seterusnya waqala ta'ala waqala ba'duhum. Kemudian berkata pula segolongan daripada yang lain, dia kata yang mana mereka ini memperdalam lagi sehingga menyangka kidamnya huruf-huruf Quran yang kita baca ini dan tulisan-tulisannya, bahkan kejahilan sebahagian mereka lebih keterlaluan lagi dalam kidamnya sampul mazhab, sampul ataupun kulit lah, kulit mazhab ataupun kulit Quran. Sampai situ sekali kata pahaman mereka. Jadi disebut dalam pendapat ini, dikata mereka kata kidamnya huruf-huruf Quran yang kita baca ini dan juga tulisan-tulisannya, bahkan kejahilan sebahagian mereka lebih keterlaluan dengan mereka berkata bahawa kidamnya sampul mazhab. Sampul mazhab pun mereka katakan kidam juga. Sedangkan sampul mazhab ni dia hadis, benda baru. Okey. Habis mana yang dikatakan kidam?
Dulu kita dengarlah orang kata perbahasan ulama. Malah ada kalau ulama ni ada yang dibunuh kerana mempertahankan Quran ini adalah kidam. Quran adalah qadim. Quran qadim. Contoh ulama, ada ulama yang sampai dipukul. Contoh Imam Hambali kan, Imam Hambali dipukul kerana mempertahankan Quran ini bukan makhluk. Quran bukan makhluk, Quran ialah qadim. So macam mana? So macam mana ni? Kita nak kata Quran ni makhluk ke? Kita nak kata Quran ni qadim? Macam mana? Okey. Dia sebenarnya Quran ni dia terpecah pada dua. Okey, Quran ni terpecah kepada dua. Okey, pertama dua itlaq, dua yang dipertanggungkan. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab At-Tihabul Murid Al-Marid bi Jawhar Tauhid, syarah kepada Jawhar Tauhid yang dinamakan sebagai Ittihabul Murid bi Jawhar Tauhid, okey, yang dikarang oleh Abdul Salam bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki, kan, disebut, dia kata okey, disebut dalam kitab ni, dia kata Quran ni diitlakkan kepada dua itlak, mana dipertanggungkan pada dua pertanggungan. Wa taratan yutlaqu yuradu bihi, kali pertama kita boleh pertanggungkan Quran ni kepada sifat yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlaqu aidan bihazain itlaqaini wa taratan yutlaqu wa yuradu bihi as-sifatul qadimah al-qaimah bi zati ta'ala. Adapun Quran diitlakkan juga dengan dua itlak. Satu kali itlak dipertanggungkan, kan, yang dimaksudkan di sini ialah sifat yang qadim yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang qadim berdiri pada zat Allah taala. Itu itlak yang pertama, tanggung pertama. Yang kedua, wa taratan yutlaqu wa yuradu bihi, yang lain pula ditlakkan Quran ini di atas manatluhu wa naktubuhu, sesuatu benda yang kita tulis dan sesuatu benda yang kita baca dan sesuatu benda yang kita dengar, sebahagian di atas sebahagian yang lain. Mana sebahagian membaca dan seorang lain membaca, seorang lagi mendengar. Okey. Mana ditanggung di atas dua benda. Satu di atas sifat yang qadim di pada Allah Taala, satu lagi di atas apa yang kita baca, apa yang kita tulis. Dan bila qari membaca Quran, maka kita dengarlah bacaan-bacaan tersebut. Okey. Kemudian lamma zakarna fi itlafi kalamullah fa in utlika bi ma'nal awal bahwa sifatul qadimah, bahwa qadim. Tak kala kita sebutkan di dalam itlak kalamullah ini, maka jikalau diitlakkan di atas makna pertama, iaitulah sifat yang qadim, maka Quran itu dikatakan sebagai qadim. Kalau kita pertanggungkan makna Quran ni kepada sifat pertama tadi, pertanggungan pertama, sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala, maka kita katakan Quran itu qadim. Fa'in utlika bi makna sani, kalau dipertanggungkan kepada makna yang kedua, ditilakkan pada makna kedua, bahawa makhluk, maka baru kita namakan sebagai makhluk. Baru kita namakan sebagai makhluk. Makna yang kedua tu yang apa yang kita baca. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kan? Apa yang kita tulis. Sebahagian Quran kan ada yang suka menulis Quran, kan, mencetak Quran dan sebagainya. Jadi itu dikatakan sebagai makhluk. Berserta sesungguhnya setiap daripada Quran dan kalam Allah yutlaqu taratan ala sifatul qadimah wa taratan ukhra ala matlu al-malfuz al-bih. Berserta sesungguhnya setiap daripada Quran dan kalam Allah ditilakkan pada sifat yang qadim, dan pada masa yang lain pula ditilakkan di atas sesuatu benda yang kita baca. Satu benda yang kita baca dan kita lafazkan tadilah. Semana dia ada dua pertanggungan. So yang kita nak maksud ni yang mana? Yang kita nak maksudkan di atas sifat yang qadim ke ataupun di atas benda kita baca? Kalau kita nak pertanggungkan Quran ni di atas benda kita baca, itu yang bersifat hadis. Kalau kita nak pertanggungkan di atas sifat yang qadim itu,
maka Quran tu dia jadi qadim. Kemudian dan sungguh telah masyhurlah wa ashharu min man imtihana bizalika, dan sungguh masyhurlah di atas kata fitnah yang berlaku kepada Imam Nasr li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ahmad ibn Hanbal, faqad husiba wa duriba ala ayakulu Qur'anin makhluq. Sungguh telah masuklah cerita berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sungguhnya Imam Hanbal ni dia telah ditahan, dikurung dan dipukul supaya dia bercakap bahawa Quran ni makhluk. Fa'aba, lalu dia enggan berkata bahawa Quran ni makhluk. Walam yuqbil ayyakulu fi hazil kalimat, dan dia tidak menerima bahawa berkata akan ini kalimat Quran ni makhluk, beserta keadaan keduanya itu sahih dengan salah satu daripada dua makna. Kenapa? Muhafatan ayyahmila alal makna ghairul jaiz, kerana takut bahawa dia akan dipertanggungan pada makna yang tidak harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan dia. Jadi kenapa Imam Hanbal ni tak nak beritahu kan apabila didesak supaya bahawa Quran itu adalah makhluk? Kenapa dia tak cakap Quran itu makhluk? Dia tetap menyatakan Quran itu qadim. Dia tak nak kata Quran itu makhluk, kerana dia takuti nanti muhafatan ayyuhmila alal ma'na ghairul jaiz. Dia takuti nanti bahawa ditakuti akan dipertanggungan kepada makna yang tidak harus bagi Allah Ta'ala. Itu sebabnya dia ditakuti dipertanggungan pada makna yang pertama. Ditakuti dipertanggungan pada makna yang pertama. Itu sebab dia kata Quran ni adalah qadim. Macam tu. Itu juga dengan ulama-ulama lain lah. Seperti Syekh Buaiti. Setengah daripada yang kena fitnah lagi seperti Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Masri, yang dikenali dengan nama Al-Buaiti, sahib Imam Syafi'i, rakan kepada Imam Syafi'i. Fa innahu humila min Masri ila Baghdad. Maka sesungguhnya dia ni kata hidup dan dia musafir belajar daripada Mesir menuju ke Baghdad, dan dituntut supaya dia berkata Quran di makhluk. Falam yajib ala ma du'iya alaihi, sedangkan dia tidak mahu menerima di atas apa yang didakwakan kepadanya supaya dia berkata Quran itu makhluk. Dia hanya berkata Al-Quran huwa kalamullah ghairul makhluk. Quran ialah kalamullah dan dia bukan makhluk. Fahusiba, lalu dia pun ditahan ataupun dipenjaralah. Wa mata fi sijni yaumul Jumaat, dan dia mati dalam penjara pada hari Jumaat. Qabla solat, sebelum sembahyang Jumaat pada tahun 131 200 mana 231 Hijrah. Pada tahun 231 Hijrah dia meninggal dunia. Kenapa? Kerana mempertahankan pendapatnya. Menyatakan bahawa Quran ni adalah Quran ni adalah qadim, kalam Allah, dan Quran ni bukannya makhluk. Walaupun Quran ni boleh kita pertanggungkan kepada dua makna, macam disebut pada awal tadi kan oleh musannaf. Itu disebut dalam kitab ni lah, dalam kitab ni. Okey, seterusnya kita sambung tadi pada pencakap tadi. Kemudian apa pula yang dikata oleh Mu'tazilah? Berkata pula pahaman Mu'tazilah, kalam Allah itu adalah huruf-huruf dan suara-suara yang baru, dan dia tidak berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat mereka lah. Kalam Allah ialah huruf-huruf dan suara-suara yang baru, suara-suara yang hadis barulah, dan dia tidak berdiri dengan zat Allah Taala. Itu dakwaan mereka. Maka makna keadaan Allah Ta'ala itu berbicara menurut mereka adalah bahawa Allah Ta'ala menciptakan kalam pada sebahagian jisim-jisim, kerana sangkaan mereka bahawa kalam itu tidaklah ada kecuali dengan huruf-huruf dan juga suara-suara. Ini dakwaan mereka lah, dakwaan mereka. Maka makna keadaan Allah Ta'ala itu berbicara menurut mereka bahawa Allah Ta'ala menciptakan kalam pada sebahagian daripada jisim-jisim
kerana sangkaan mereka kan bahawa kalam itu tidaklah ada kecuali dengan huruf-huruf dan juga suara-suara. Sedangkan yang berbeza dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apa disebut paham Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan? Ahlussunnah menyatakan bahawa kalam ialah dia adalah sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, yang disucikan daripada taqaddum wa ta'khir, terdahulu dan terkemudian, serta disunyikan daripada i'rab dan juga bina. I'rab dan juga bina. Itu pandangan Ahlussunnah lah, pendapat Ahlussunnah. Sedangkan Mu'tazilah tu lain pula tadi kan. Dia mesti nak tanda dengan huruf, mesti dengan suara. Dan pernyataan ini tertolak dengan bahawa kalam nafsi tersebut telah tetap menurut lughah, sebagaimana perkataan aqtal. Apa aqtal kata? Dia kata innal kalam la fi fuadi wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam itu adalah benar-benar di dalam hati, dan hanyalah dijadikan lidah itu untuk menjadi petunjuk atas apa yang ada di dalam hati. Tak ada apa yang ada dalam hati. Okey? Jadi kalam itu benar-benar berada dalam hati. Dalam hati kita ni sebenarnya pun dah ada kalam dah. Katakan hati kita kan berkata-kata kan. Hati-hati kita berkata-kata. Dan hanyalah jadikan lidah itu untuk menjadi petunjuk atas apa yang terdapat dalam hati kita. Kan, apakah fungsi lidah? Fungsi lidah bercakap kan? Fungsi lidah berkata-kata. Lidah berkata-kata ni hasil daripada apa? Gerakan hati kan? Gerakan apa dalam hati kita. Kalau apa yang digerakkan dalam hati kita, maka lidah akan menuturkan apa yang kita cakap. Jarang sekali lah hati kita cakap lain, lidah cakap lain. Jarang berlaku begitulah. Kecuali lah kalau orang gila ke, ataupun orang tak sioman ke, orang tua dan sebagainya. Mana kalau ikut pada orang normal kan, lidah akan mengikut apa yang disebut oleh hati dia. Kalau hati dia tak sebut, dia tak adalah sebut. Betul tak? Mesti ikut pada hati. Kerana hati ni macam raja. Hati macam raja. Jadi hati ni memerintahkan anggota badan. Sama ada lidah ke, tangan, kaki ke, mata dan sebagainya, untuk berfungsi berdasarkan kepada apa yang terdapat dalam hati. Jadi kalam Allah Ta'ala itu adalah satu sifat yang tidak berbilang-bilang. Jadi kalam Allah ini adakah dia berbilang-bilang tuan-tuan? Tidak. Satu sifat yang tidak berbilang-bilang. So mana kalam Allah Ta'ala? Kalam Allah Ta'ala tunggal lah. Esa lah. Sama juga macam kudrat. Hari tu kita dah cakap dah, kudrat esa. Satu aja kudrat pada Allah. Dia tidak ada kudrat berbilang-bilang. Iradat pun juga satu saja. Tidak ada dua iradat, tiga iradat dan sebagainya. Begitu juga dengan kalam Allah Ta'ala yang berkata-kata. Jadi satu je kalamnya, tidak ada kalam yang berbilang-bilang. Macam tu. Akan tetapi ada baginya bahagian-bahagian yang diiktibari di sudut pandang, daripada sudut pandangan. Bila daripada sudut pandangan, okey, ada kalam Allah Ta'ala tu berbentuk perintah. Ada kalam Allah Ta'ala ini berbentuk tegahan. Ada kalam Allah Ta'ala ini berbentuk khabariyah. Khabariyah kan? Ada kalam Allah Ta'ala ini berbentuk janji baik, janji buruk. Janji baik dan janji buruk. Yang berbilang-bilang itu diiktibar daripada sudut itu. Daripada sudut itu boleh kita katakan berbilang-bilang. Tetapi kalau zat yang berdiri pada zat Allah, kalam yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu, kalam itu adalah sifatnya tunggal. Esa, tidak berbilang-bilang. Maksudnya Allah Ta'ala daripada berbilang-bilang. Baik, contohnya, maka daripada segi ta'aluknya dengan tuntutan perbuatan, solat umpamanya, dinamakan sebagai amar. Okey, dinamakan sebagai amar. Dan Al-Quran kan ada perintah, ayat perintah kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Okey, daripada sudut pandangan itu pun kita nampak, oh ini perintah. Mana berbilang-bilang daripada sudut, kan? Daripada sudut itulah. Dan daripada segi ta'aluknya dengan tuntutan meninggalkan perbuatan, contohnya zina.
wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Dinamakan sebagai ayat ni sebagai nahi, ayat nahi, ayat tegahan. Okey, tadi amar kan? Sekarang tegahan. Kemudian daripada segi ta'alluqnya dengan Fir'aun, itu berbuat yang seperti ini dinamakan sebagai khabar, cerita. Ayat cerita, kisah Fir'aun ke, kisah Nabi Musa ke, kisah Nabi apa lagi? Nabi Yusuf ke dalam Quran. Okey, ini ayat berkenaan dengan khabar. Khabar, ceritalah, perkhabaran ataupun kisah. Dan daripada segi ta'alluqnya bahawa orang yang taat itu mendapat syurga, dinamakan sebagai al-wada'u, janji. Janji baik. Janji baik. Wa'id. Wa'ad itu janji baiklah, wa'id janji buruk. Dan daripada segi ta'alluqnya bahawa orang yang derhaka itu ke neraka, dinamakan sebagai al-wa'id, ancaman. Ancaman dan lain-lain. Nampak? Nampak? Itu dia katakan sebagai okey, ada dal, ada madlul. Ada dal, ada madlul. Mana dia katakan dal? Dal itulah ayat tu. Ayat tu dal. Mana yang menunjuk. Madlul ke mana ayat tu ditujukan. Okey? Ke mana dal tu Allah Taala tadi, Allah Taala yang berkalam, dal. Kalam Allah Taala tu dal lah yang menunjuk. Kemudian apa benda ditunjuk kepada perintah, al-madlul dia yang kena tunjuk. Okey, ni ayat kisah. Ni ayat tujukan kepada Allah Taala sendiri. Ada ayat tuju pada Allah Taala sendiri. Mana ayat Allah Taala, mana ayat tuju pada Allah Taala sendiri? Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada tuhan yang disembah melainkan Dia, yang berdiri Ia dengan sendirinya. Ayat ini tuju pada Allah Taala sendiri. Ayat ini tuju pada Allah Taala sendiri, pada diri Allah Taala sendiri. Mana madlulnya, penunjuknya kepada Allah Taala sendiri. Kalau cerita berkenaan dengan Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu daripada kaum Nabi Musa. Jadi ayat ditunjuk berkenaan dengan kisah Qarun. Madlulnya Qarun itu, kisah Qarun itu. Dia ada dal dan madlul. Itu sebabnya kalau sebut dalam kitab-kitab akidah ni, bab tauhid sifat 20 ni, kan, apakah ta'alluq kepada kalam? Ta'alluqnya dilalah, dia kata. Penunjuk. Kalau kudrat ni, kalau kudrat itu ta'alluq dia apa? Kudrat dia ta'alluqnya taksin, memberi bekas. Iradat ta'alluqnya taksis, menentukan. Betul tak? Habis kalau kalam, ta'alluqnya apa? Kalam ialah ta'alluqnya dilalah, penunjuk. Kemana ayat tu ditunjukkan? Nampak? Kemana ayat Allah tu ditunjukkan? Kepada perintah ke, tegahan ke, kisah ke, janji baik ke, janji buruk ke, dan sebagainya. Baik, seterusnya, dan ta'alluq kalam dengan nisbah bagi selain amar dan nahi, itu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi ni tembus yang bangsa qadim lah. Tanjiz qadim ke hadis semua kita dah bincang belakang lah. Dalam bab kudrah dah sebut kan, tanjiz qadim lah, suluhul qadim lah, apa semua kan, kita dah bincang dalam bab kudrah. Rupa-rupanya dalam kalam pun ada juga bincang benda ni, ta'alluq tanjiz qadim, ta'alluq kata suluhul qadim lah dan sebagainya. Adalah sikit disebut. Dan ta'alluq kalam dengan nisbah bagi selain amar dan nahi, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Adapun dengan nisbah bagi amar dan nahi, maka jika tidak disyaratkan pada keduanya akan wujud daripada makmur yang kena amar, yang kena perintah, dan manhi yang kena tegah, maka seperti itulah yakni tanjizi qadim, dalam erti cukupnya wujud makmur, wujud yang kena perintah, dan manhi dan wujud yang kena tegah dalam ilmu Allah Ta'ala dan takdir Allah Ta'ala, sebagaimana disebut dalam Syekh Amir dalam Hasyiah Abdus Salam, dalam Hasyiah Abdus Salam. Dan jika disyaratkan pada keduanya apa tadi, makmur dan manhi, itu sedemikian, maka jadilah ta'alluq pada keduanya itu ta'alluq usuluhi sebelum wujudnya makmur yang benda yang diperintah,
dan manhi dan sujudnya benda yang ditegah, serta tanjizi hadis sesudah wujud keduanya, benda yang ditegah dan juga benda yang diperintah. Makmur dan manhi lah, benda yang perintah dan juga benda yang ditegah. Jadi kat situ nampak pada kita bahawa terdapat ada 3 ta'aluk. Pertama ta'aluk tanjizi qadim, yang kedua ta'aluk suluhil qadim, dan yang ketiga ta'aluk tanjizi hadis. Dalam kitab-kitab akidah pun memang dah sebut dah. Disebut ta'aluk orang kata ta'aluk kepada kalam ni ada 3. Pertama ta'aluk tanjizi qadim. Yang kedua ta'aluk suluhil qadim. Yang ketiga ta'aluk tanjizi hadis. Ada 3 ta'aluk. Kat situlah kalau dalam pembahasan qadim, suluhi apa dan sebagainya. Tapi dalam sudut lain pula ta'aluk ni dia ada kalam ni ta'aluk dilalah. Ta'aluk penunjuk. Mana bila sebut ayat Quran ni ke mana ditunjukkan? Ke mana ditunjukkan? Pada perintah ke, pada tegahan ke, kisah ke, ataupun janji baik ke, janji buruk ke dan sebagainya. Macam tu. Ulang semula. Dan ta'aluk kalam dengan nisbah bagi selain amar, selain perintah dan nahi. Mana selain perintah dan nahi? Itulah ayat berkenaan kisah, ayat berkenaan janji baik, janji buruk. Okey, ta'aluk itu ialah ta'aluk tanjizi qadim. Pada ayat itu dia berlaku ta'aluk tanjizi qadim. Adapun dengan nisbah bagi amal dan nahi, maka jika tidak disyaratkan pada keduanya akan wujud dari makmur benda yang kena perintah dan manhi benda yang kena tegah, maka seperti itulah yakni tanjizi qadim, dalam arti cukupnya wujud makmur dan manhi dalam ilmu Allah Ta'ala dan takdirnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Amir dalam Hasyiah Abdul Salam. Macam tu. Semaknanya boleh juga kita katakan bahawa kan ta'aluk tanjizi qadim ini pun juga berlaku pada perintah dan juga tegahan. Ayat tegahan dan juga perintah boleh juga ta'aluk tanjizi qadim. Habis macam kisah ke, ayat kisah ke, khabar ke, mu'adja'id pun juga boleh ta'aluk tanjizi qadim kat situ. Kalau sebut tadi, kat atas tadi. Dan ta'aluk kalam dengan nisbah bagi selain amal dan perintah, ta'aluk tanjizi qadim. Adapun dengan nisbah bagi amal dan perintah, amal dan nahi, maka jika tidak disyaratkan pada keduanya akan wujud daripada makmur yang kena amar dan manhi yang kena tegah, maka seperti itulah yakni tanjizi qadim juga. Mana dia pun boleh juga ta'aluk tanjizi qadim. Kata musannif, dalam arti cukupnya wujud makmur dan manhi dalam ilmu Allah Ta'ala dan juga takdirnya Allah Ta'ala. Tetapi dengan syarat benda yang nak ditegak, yang nak diperintah itu semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah berlakunya ta'aluk tanjizi qadim kepada amal dan juga kepada nahi. Baik, kemudian dan jika disyaratkan pada keduanya demikian itu, maka jadilah. Dan jika disyaratkan pada keduanya, syarat apa tuan-tuan? Syarat maknanya wujud makmur tadi, yang diperintah, yang ditegahkan. Dan jika disyaratkan pada keduanya demikian, maka jadilah ta'aluk pada keduanya itu ta'aluk suluhi. Ta'aluk keduanya perintah dan juga tegahan tadi ada ta'aluk suluhi, patutnya pada qadim. Suluhi kan patut sebelum wujud makmur, sebelum wujud benda yang perintah dan manhi, dan sebelum wujud benda yang ditegah, serta berlakulah ta'aluk tanjizi hadis sesudah daripada wujud keduanya benda diperintah dan benda tegah. Dah wujud benda diperintah tegah, barulah berlakunya tanjizi hadis. Selagi mana belum wujud benda ditegah dan perintah, maka yang berlaku ialah ta'aluk tanjizi qadim dan juga suluh qadim sahaja. Okey, tanjizi qadim dan juga suluhil qadim sahaja. Okey, itu ta'aluk dia lah. Jangan pening-pening tu. Jangan pening-pening. Baik, seterusnya perlu diketahui bahawa kalam Allah Ta'ala itu dipergunakan atas kalam nafsi yang qadim dengan maksud bahawa dia adalah sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dipergunakan juga atas kalam lafzi dengan makna bahawa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Semana kalam ada dua. Pertama kalamun lafzi, satu kalamun nafsi. Kalamun lafzi dan kalamun nafsi. Habis mana satu kalamun lafzi, kalamun nafsi? Kalamun nafsi itulah kalam yang berdiri pada zat Allah. Kalam yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Habis Quran tu apa? Quran kita baca tu, tu dikatakan kalamun lafzi. Kalamun lafzi. Kalamun nafsi, kalam yang berdiri pada zat Allah. Tak berjarak tinggal pada Allah Ta'ala. Habis kalamun lafzi tu kita baca lah. Quran ni kita baca. Pun dikatakan sebagai, itu dikatakan sebagai kalamun lafzi. Kalam yang dilafazkan. Boleh kita yang ada suara kan, yang sedap kita dengar dengan lagu taranum dia dan sebagainya kan. Okey. Dengan lagu hijaznya, rasnya dan sebagainya kan. Kan sedap kita dengar, itu dikatakan kalamul lafzi. Kalamul lafzi maknanya dia dah masuk dalam benda hadis. Kalamul lafzi. Baik. Perlu diketahui bahawa kalam Allah Ta'ala itu bergunakan atas kalamun nafsi yang qadim, dengan maksud bahawa dia adalah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dan dipergunakan juga di atas kalamul lafzi, kalam lafaz, dengan makna bahawa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Itu suara-suara yang kita baca, kita lagukan Quran. Dan tidaklah ada usaha bagi seseorang di dalam asal susunannya. Dan tidak adalah usaha atas orang itu di atas asal kepada susunannya. Kalamun lafzi tadi, kalamun nafsi dan juga kalamun lafzi. Tidak ada siapa mampu untuk membuat dia. Kan? Itu sebabnya bila orang kafir mendakwa Muhammad yang menciptakan Quran dan sebagainya, Rasulullah kata, tidak, aku tidak buat Quran. Bukan aku yang mencipta Quran. Allah Ta'ala yang menyusun Quran sendiri. Sebab Quran ni dia tak boleh, kita siapa pun tak boleh nak lawan Quran dia tu. Dan tidak adalah ada usaha kasab bagi seorang dalam asal susunan Quran. Dan makna, dan atas makna inilah dibawa akan ucapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dia berkata, apa-apa yang ada di antara dua sisi mazhab itu dikatakan sebagai kalam Allah. Apa-apa yang ada di antara dua sisi mazhab, mana dalam Quran itulah yang kita baca kan. Okey. Jadi kiri kanan tu kulit, kiri kanan kulit Quran. Dalam itu dikatakan sebagai kalam Allah. Dalam Quran tu kita baca tu juga sebagai kalam Allah. Cuma kalam Allah Ta'ala tadi, Quran tadi ada dua makna. Kan? Kita nak pertanggungan kepada makna pertama ke makna kedua tadi. Kalau yang kita baca itu dikatakan sebagai makhluk. Tapi kalau kita maksudkan dengan kalam yang ada pada Allah Ta'ala itu dikatakan sebagai qadim. Cuma macam Imam Hambali tadi, Imam Buhaiti, bila ditanya, bila diminta supaya mereka katakan Quran itu makhluk, mereka kata Quran bukan makhluk, Quran adalah qadim. Dia kata Quran tetap qadim, tak boleh kita katakan makhluk. Kerana nanti kalau kita katakan makhluk, ditakuti kita mentafsirkan suatu makna yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, dia kata. Macam tu. Jadi mereka sanggup ditangkap, dipukul, disesa dan sebagainya, untuk demi mempertahankan bahawa Quran ni adalah kalam Allah, sifat yang qadim, bukannya hadis. Baik, kemudian dan penggunaan kalam Allah atas keduanya ada dikatakan dengan lafaz istirak, perkongsian makna ataupun persekutuan makna. Dan ada pula dikatakan sebagai hakiki pada nafsi dan majazi pada lafzi. Jadi perkataan kalam Allah ini kan, dia kan perkataan yang boleh kita tafsirkan dengan dua makna. Satu dengan makna yang qadim dan satu dengan makna yang hadis. Sama ada makna lafzi ataupun kepada kalamun nafsi. Jadi boleh kita terjemah pada dua lah. Tapi kita lebih mirip kepada kalam Allah Ta'ala itu qadim, bukannya hadis. Itu yang paling sesuai. Dan ada pula dikatakan dengan hakiki pada nafsi. Mana kalam nafsi itu dia kata pakai kalam hakiki. Dan majazi pada lafzi. Jadi kalam lafzi itu kalam yang kita baca, yang kita lafazkan, kita taranum suara dan sebagainya. Ini kita akan pakai sebagai majazi. Kita boleh katakan sebagai majazi.
sebut lain dikenaki lain. Majazi kan? Majaz. Contoh majaz dalam contoh majaz contohnya ja'al asad. Kalau bahasa Arab lah, ja'al asad, datanglah singa. Kita tengoklah mana singa. Tak ada pun singa. Tapi dia kata ja'al asad, singa datang. Tak ada pun singa. Yang kita nampak ialah seorang lelaki yang muka dia dengan berjambang apa semua-semua. Kan? Jadi ini asad rupanya. Itu dia katakan dengan majaz. Majaz sebut lain dikenaki lain. Kita sebut singa, tapi rupanya rajulun suja, seorang lelaki yang berani dengan mukanya yang kan berjambang kan, dengan bengis dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai majaz. Baik tuan-tuan, berdasarkan tiap-tiap daripada dua makna ini habis. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ perbincangan. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alim wa lana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana futuha al-arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wasian ya fatah ya alin wa lana qulubana binur ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakasyaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma irfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan wa su'il muhtadi ma zahara minka ma batan min balana hadza khasah wa mudal muslimika wa amah. Innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.